IKIM FM, pilihan utama anda. Kembali bersama di waktu ini seperti dijanjikan. Kita akan kembali setiap Rabu dalam Aspirasi Islam Itu Indah. Dan Alhamdulillah kita kembali bersama dengan tetamu yang saya lalukan. Saya cukup happy pagi ni untuk Prof sekali lagi untuk Islam Itu Indah. Dan insyaAllah seperti saya kongsikan di awal pertemuan tadi, kita akan berbicara berkenaan tajuk Celik Mata, Reset Minda Berlapang Dada. Prof, bukan senang nak berlapang dada sebenarnya Prof. Hidup kita ni banyak ujian, cabaran yang datang. Allah mengetahui. Tapi mungkin pagi ni kita nak kongsi bersama dengan Prof bagaimana agaknya. Mungkin mukadimah dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Mas yang baik hati dan juga para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Saya pilih tajuk ni Mas, tiba-tiba terfikir pasal kadang-kadang saya pun macam-macam masalah ya. Tapi kita orang yang jernih tak sebut masalah, dia sebut cabaran, dia sebut situasi, dia sebut ujian, dia sebut peluang. Jadi siapa dengar slot Islam Itu Indah ni daripada keladak jadi orang jernih ya. Nak menjernihkan jiwa, nak berlapang dada. Baik. Saya nak bawakan satu metafor, dia kata. Katakanlah kita dalam bilik air Mas yang sempit sangat, 3 kaki kali 3 kaki. Tiba-tiba ada lipas ekor. Macam mana menjerit kita, sehati ya. Kemudian kita dalam satu zoo yang besar luas, 3 ekar kali 3 ekar. Nampak rimau seekor jauh sana. Relax je kita. Ya, maknanya bandingkan lipas dengan harimau, sangat berbeza. Tetapi pasal kawasan yang dan situasi kita berada tu, satu tanah lapang, satu bilik sempit, maka reaksi kita ataupun kita punya persepsi macam susah, takut tu disebabkan oleh bilik kecil yang kita ada. Jadi bilik kecil tu macam dada kita, lapang dada ke sempit dada. Dalam Al-Quran pun kata siapa yang Allah beri takwa dan baik, dia akan lapang dada. Dan bila lapang dada tu, semua yang kita dapat macam saya kata tadi lah, bila ada situasi yang tak seperti kita hendak, kita tidak merungut, tidak mengeluh, tidak menyalahkan, tidak menyesal, tidak mengumpat, tidak apa-apa. Kita tengok apa pembelajaran saya belajar, macam mana situasi ini membuatkan saya lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita perhatikan setiap hari ni, kita bila bangun aja Mas, tengok status emosi kita, tengok perasaan kita. Kalau terbangun serabut aja, pada saya lah itu KPI menunjukkan banyak dosa. Sebab itu 2 tim jaga setiap hari Mas, taubat dan takwa. Tadi saya dengar reflection Imam Suhaib Web cakap 12 rahmat kepada orang bertakwa. Saya tak sempat nak salin, tapi yang saya ingat, Allah ampunkan dosa, Allah hilangkan tak nampak kesilapan dia, Allah beri kelapangan, Allah beri kebahagiaan, beri rezeki, semua best lah maknanya. Bayangkan Mas, kalau kita ni jadi anak emas seseorang, kalau bos ni anak emas, semua okey kan? Nak cuti boleh, semua buat salah sikit tak apalah. Apa kata kita jadi anak emas Allah pula? Tapi kadang kita dekat pejabat, politik pejabat, dia kata bos pilih kasih. Saya kata gini, kadang lapang dada senang aja. Kalau bos pilih kasih, kata bos pilih kasih Mas. Dan orang yang lain kata tak usah marah kat bos pilih kasih Mas. Apa ciri Mas ada yang menyebabkan bos pilih kasih? Macam itulah orang takwa. Dia dapat 12 kelebihan daripada Allah. Yang kita nak dengki dengan orang yang dapat kelebihan daripada Allah tu kenapa? Kenapa kita tidak buat perangai macam orang yang bertakwa tu buat? Kenapa kita tak sentiasa taubat? Kenapa kita tak jaga ketakwaan kita? Kenapa kita tidak banyak memberi? Kenapa kita tidak murah hati? Ini yang bagi berlapang dada. Dan berlapang dada, kita bangun pagi satu, kemudian tengok pula suami ke, anak ke, pembantu rumah ke, pekerja ke, jalan raya ke, saya datang sini pun jam sana, ambil sini. Tapi kita lapang dada pasal kita fikir macam ni, setiap yang berlaku tak ada yang tak elok. Maka bila kita kata dapat satu situasi yang kita tak suka, kita jangan tengok situasi itu. Kita tengok pemberi situasi itu, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tadi motivasi pagi pun, mukadimah pun sebut, sudahkah kita bersyukur? Ustaz Hanafi mengatakan, kita kalau sakit kita mengeluh, tapi kita, macam saya selalu nak sebut lah, bila sakit lutut kiri, tak bersyukur lutut kanan yang tak sakit. Jadi bila konsep lapang dada ni sebenarnya Mas, kita mengubah cara kita melihat sesuatu, kita ubah bahasa kita gunakan, maka kita ubahkan cara kita melihat dan ubahlah kehidupan kita. Sebab bila kita mengubah dunia dalaman kita, yakni kita punya fikiran, emosi,
akidah kita, maka kita punya dunia luaran, iaitu hasil kehidupan kita, ketenangan, kebahagiaan, kesihatan, kekayaan akan berubah. Wallahualam. InsyaAllah. Itu dia mukadimah berkaitan tajuk kita pagi ni. Cilik Mata Riset Minda berlapang dada. Prof, kalau kita tengok mungkin kalau kita lemah, mudah orang di luar ataupun situasi di luar mempengaruhi faktor dalaman kita. Tepat, Mas. Kita ni sama ada dipengaruhi atau mempengaruhi. Sama ada memberi perhatian atau mencari perhatian. Itu saja. Maknanya orang yang bijak, Mas, dia selalu mengatakan dia melakukan kehidupan. Tetapi orang yang keladak, orang yang lemah, dia kata kehidupan berlaku pada dia. Dia terpaksa cuma react, dia tak respon. InsyaAllah. Dan kita akan buka talian 0362051500. Juga boleh kongsikan menerusi Facebook di bawah tajuk Cilik Mata Riset Minda Islam tu Indah, insyaAllah pagi ini. Dan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Terus bersama kami. Mari bersama Islamic Relief Malaysia membina dan membangunkan semula Gaza melalui 7 sektor utama, antaranya anak yatim dan perlindungan kanak-kanak, bantuan air dan sanitasi, bantuan kesihatan, bantuan tempat perlindungan, bantuan psikososial, bantuan pertanian dan sara diri serta bantuan pendidikan berterusan. Islamic Relief telah beroperasi di dalam Gaza lebih dari 15 tahun, mempunyai lebih 100 orang kaki tangan warga Palestin sepenuh masa, menguruskan amanah operasi tahunan di Gaza bernilai 60 hingga 80 juta ringgit setiap tahun. Islamic Relief juga telah diiktiraf dan dipercayai oleh penaja dari negara-negara Islam serta bukan Islam dan juga OIC, IDB, Kesatuan Eropah dan bangsa-bangsa bersatu untuk melaksanakan projek kecemasan dan pembangunan berterusan di Gaza. Maklumat lanjut, hubungi 03-8926-3434 atau layari www.islamic-relief.org.my. Mari bersama membangunkan dan membina semula Gaza melalui Islamic Relief Malaysia. Dan kembali bersama di waktu ini, terus kita bersama dalam Islam Itu Indah bersama Profesor Dr. Muhayyam Muhammad berbicara tajuk berlapang dada pagi ini. Dan kita ambil pemanggil kita yang pertama, insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Saya Ina dari Melaka. Ya, teruskan cakap dengan Prof. Ya, silakan Ina. Teruskan, Palina. Assalamualaikum. Salam Ina, teruskan. Okey, saya ada masalah. Macam saya hello. Ya, teruskan Ina. Okey, saya ada masalah. Mungkin dia mendengar di radio. Pastikan anda tutup radio bila menerusi talian ya. Assalamualaikum. Hello, siapa di talian? Pastikan anda. Dan 0362051500. Assalamualaikum. Hello. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Saya Saiful. Saiful, silakan cakap dengan Prof. Ya, Hello, teruskan. Assalamualaikum Prof. Salam, Saiful, teruskan. Saya tanya anak saya ni umur 7 tahun, baru bersekolah tahun 1. Saya nak tanya, dia kalau nak buat kat dia terlampau ikut arahan cikgu dia. Kalau apa yang ibu bapa dia ajar kat sekolah, dia susah nak ikut. Dia mesti cakap cikgu dia juga yang betul. Walau benda tu benda yang telah kami cakapkan yang benda yang sama, tapi bila cikgu dia cakap, dia boleh balik rumah dia ulang apa yang cikgu cakap. Benda yang apa yang kami cakap tu sebelum tu dah kami cakap, tapi bila cikgu cakap dia cepat ikut. Tapi bila kami beberapa cakap dia macam dia susah nak terima, dia nak ikut arahan kami. Padahal benda tu yang basic. Macam kalau buat kerja sekolah ke apa, macam mana yang cikgu dia cakap betul, itu juga dia nak betul. Padahal kita nak betulkan apa yang tapi dia tetap nak cikgu, dia nak dengar cakap cikgu dia juga. Terima kasih. Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Terima kasih Cik Saiful. Betul lah, budak umur 7 tahun ni dia baru sekolah dan kita mesti fikir suasana dia mendapat saranan daripada guru tu dalam suasana mungkin mengharap penuh kasih sayang. Dia sayang guru dia sayang kawan dia dan dalam suasana dia rasa dia dilayan sebagai seorang yang baik, dia dilayan sebagai seorang individu. Tetapi maaflah, saya pun sama. Kita kalau dengan anak ni, kita menyuruh, kita judge dia, kita order dia, kita ego dia, dengar cakap bapa, dengar cakap mak, jangan. Penuh dengan kemarahan kadang. Dan anak kalau dia pun sentiasa macam ni lah, anak kita yang daripada kecil besar kita, dia nampak kelemahan kita dan dia ada pengalaman negatif dan positif, mungkin banyak negatif. Jadi bila dia punya image dia ataupun cara dia melihat kita tu dengan perasaan asyik kena marah aja,
mak ni ayah nak hukum dia je. So dia punya persepsi pada kita negatif, maka kita tidak akan menerima nasihat daripada orang yang kita tak sayang. Betul tak Mas? Mungkin guru dia sentiasa puji dia, kawan-kawan dia puji dia, dia pun mungkin nak tunjuk pada kawan dia bagus pasal dia tahu homework ni kalau tak buat nanti kawan ketawakan. Banyak dia punya insentif ataupun implikasi daripada tu, maka itu menyebabkan. Sebab itu saya kalau saya boleh ghostan balik waktu ni kan, kalau kita nak jadi bapa yang lebih baik, kita lebih banyak menghukum anak kita dan nak suruh achievement saja. Dulu kita hidup Mas, nak suruh anak dapat A kan untuk masa depan dia. Pasal masa tu kita punya akidah berdasarkan kalau tak ada pelajaran tak ada masa depan. Sedangkan salah ya. Ingat, kita umur dah saya 50 tahun, siapa jaga saya ni? Bukan pangkat kita apa, tapi Allah menjaga kita. Sebab tu akidah mesti jaga kuat. Jadi kalau kita bayangkan kita nak, kalau boleh anak kita lebih sayang kita daripada guru. Lebih menghormati kita daripada guru, sebab kita harus menjadi guru yang pertama pada anak-anak kita. Itu yang saya rasa nak reset kita semua orang. Baik, kita dengar pemanggil kita seterusnya. Macam mana saya ingin bersikap sentiasa positif dan berlapang dada terhadap tindakan yang saya yakin memang betul dan dah semai siharah, tetapi tiba-tiba saya ditimpa satu kesusahan. Jadi saya nak yakin bahawa keputusan saya tu memang betul, sebab saya yakin saya buat benda tu kan dengan semai siharah kan. Tiba-tiba ada masalah berlaku. Macam ni saya berhenti kerja kerana saya nak perbaiki hubungan suami isteri dan anak-anak, tumpuan pada anak-anak. Alhamdulillah anak saya berjaya dalam pelajaran. Cuma sekarang ni kerana kos hidup yang tinggi, jadi saya rasa adakah keputusan berhenti kerja itu adalah betul ataupun tidak. Jadi saya masa ragu balik. Sedangkan saya dah semai siharah dengan keputusan saya itu. Alhamdulillah keluarga saya amat bahagia dan anak-anak saya amat maju dalam pelajaran. Jadi macam mana saya nak mengekalkan pandangan positif dan berlapang dada dengan keadaan ini, Prof? Bagus, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Puan Nora, tahniah. Yang pertama, kalau kita buat sesuatu dengan istikharah tidak akan kecewa. Ya, kita mesti yakin. Yang kedua, saya rasa Puan Nora dah mencapai matlamat apa yang dia hendak, iaitu memperbaiki hubungan suami, isteri dan anak-anak bahagia rumah tangga ni. Tetapi mungkin macam 4K tadilah, ketenangan, kebahagiaan, kesihatan dan kewangan. Kalau KPI Puan hanya pada kewangan, maka yang 3 yang ada ketenangan tu tak nampak. Untuk kita remain positif, kita fokus apa yang kita ada. Maknanya InsyaAllah bila aura di rumah kita sangat positif, di mana semua kita merasakan kita bahagia dengan kasih sayang yang kita ada, keimanan kita ada, kita anak-anak solat berjamaah, anak-anak tidak degil, dan pelaburan yang paling utama bagi ibu bapa ialah pada anak-anak. Dan wang tu akan datang dengan sendiri. Dan saya nak beri formula every time. Kalau kita nak mendapat kewangan yang baik, beri nilai yang baik. Dan untuk setiap nilai yang kita beri pada orang, kalau banyak nilai pada ramai orang, maka banyaklah rezeki kita. Apa kata, maknanya dari segi ketenangan, kebahagiaan, kesihatan mungkin dah okey, keimanan dah okey. Kita nak kewangan. Apa kata Puan, jangan menyesal. Ingat, menyesal tidak boleh. Jangan hidup di masa yang lalu. Ya, pencuri kita ingat, kebimbangan masa depan, penyesalan masa lalu sampai tak ada masa untuk buat kerja sekarang. So Puan fikir macam mana Puan buat sesuatu, masa dah banyak ada ni, tengok apa, audit masa kita. Kalau kita tengok drama, tengok berita, tengok drama, tengok berita, tengok waktu yang kita cuba tutup TV tu. Kalau bukan rancangan ilmu, tutup TV. Buat satu yang berguna. Contohnya kalau Puan pandai buat kuih ke, pandai buat sambal tumis ke, pandai buat apa pun asalkan menjana pendapatan, memberi nilai, insya-Allah rezeki akan datang. Jangan menyesal. Saya insyaAllah dah manggil seterusnya dari JB, Cik Husin. Isteri saya ni suka Facebook. Macam mana kita nak nasihat isteri saya suka sangat Facebook? Okey. Pendek je, Ustaz. Bagus. Memang saya pun suka Facebook. Suami saya pun kata yang asyik Facebook. Tapi saya fikir macam ni, saya di Facebook untuk apa? So Tuan tengok Facebook, isteri pergi ke Facebook untuk apa? Kalau dia pergi Facebook untuk ilmu, Tuan tanya, kenapa isteri saya harus mencari ilmu dan inspirasi dan motivasi di Facebook? Apa peranan saya sebagai suami? 2. Kalau isteri pergi ke Facebook chatting dengan kawan-kawan, tanya, kenapa harus isteri chatting dengan kawan, kenapa tak chatting dengan saya? Apakah saya sudah menjadi suami yang memberi perhatian
dan membahagiakan dan menjadi pemimpin dan menjadi contoh yang baik dan mendapat hormat daripada isteri kerana suami yang hormat pada diri dia, yang menjaga solat dia, pergi masjid, menjaga kebersihan, menjaga kesegakan dia, bersih dan sebagainya, maka isteri akan sayang pada suami dan akan hormat pada suami. Tapi kalau suami tak hormat pada diri sendiri, semayang pun lewat, wokok pula banyak, surau tak pergi, suka keluar lepak dengan kawan-kawan, baik isteri lepak dengan Facebook, kalau suami lepak kat luar. Saya bukan nak menyalahkan suami, sama-sama kita. Maknanya setiap kali kita Facebook ke apa, ingat, Facebook kalau kita bermanfaat, kita menaik sesuatu yang mengongsi ilmu, pahala dapat. Dan pahala yang kita dapat, rahmat kita dapat, Allah beri kebahagiaan pada rumah tangga kita. Tetapi kalau kita guna Facebook untuk mengintai-intai keaiban orang, untuk membesarkan diri, menunjuk-nunjuk, dan fikir pula kalau orang yang tak ada suka tunjuk kat Facebook, orang yang ada tak suka tunjuk, orang yang tak tahu tak suka cakap banyak, orang yang tahu diam, orang yang tak tahu suka cakap banyak. Kita mesti faham psikologi itu. So untuk menghilangkan apa kata komunikasi, cuba tengok, your Facebook, apa kata tuan sama-sama Facebook dengan dia, jom kita tengok Facebook ni, tengok link yang bagus, YouTube ustaz-ustaz yang bagus, terjemah hikam Zulkifli Al-Bakri ke, jom pergi tengok internet online, tengok Al-Kim Gallery Audio, tengok Ustaz Paruh punya ceramah ke. So cuba kita sama-sama. Saya perhatikan orang sekarang banyak suami isteri tak suka buat kerja sama-sama, masing-masing buat hal. Apa guna erti perkahwinan kalau tak bersama-sama? Wallahualam. InsyaAllah. Terima kasih Prof. Dan ni Saya mengajar kat sekolah, ada perselisihan faham dengan guru kan. Saya asalnya nak tanya pendapat je, tapi respon dia sangat tak baik sampai hati saya rasa macam, ya Allah, apa benda ni. Lepas sampai saya rasa macam belum dapat nak lapang dada kan. Lepas tu macam jumpa kat sekolah, macam saya mengelak lah jumpa dengan dia sebab saya takut hati saya sakit dan sebagainya. Minta komen apa. Terima kasih. Terima kasih. Adik Siti. Adik Siti budak muda lah. Orang biasalah, kita dulu masa muda pun sakit hati orang je ya. Memanglah kita, sebenarnya kita masa muda banyak keladak. Sepatutnya makin tua makin jernih. Okey, tak apa Siti macam ni. Ingat saya pernah sebut sebelum ni, orang yang kesedaran keegoan 7 ciri. Yang pertama suka marah. Yang kedua sangat fikir apa orang kata. Yang ketiga suka bersaing. Yang keempat sangat fikir nilai dia bergantung pada apa dia ada. Yang kelima apa-apa nak lebih pada orang. Yang keenam merasakan hasil dia semua dia yang buat. Lepas tu dia kedekut. Dan yang ketujuh sentiasa merasakan dia nak banyak atau lebih pada orang. Dah 7. So Siti perhati, bila nak marah ni, bila orang tu marah kita, tanya pula, kita nak marah ni dua, marah peribadi atau marah kerana Allah. Kalau orang kutuk kita, jangan marah sangat. Bila kita cepat marah pasal peribadi, maknanya kita ego, kita rasa kita besar, tak boleh ditegur. Tetapi kalau marah kerana Allah, kita nampak orang tu melakukan dosa. Contohnya kita nampak orang tak jaga pergaulan, tak jaga aurat, tak solat, kita marah. Tapi jangan marah dia. Kita marah dia, apa kita nak buat kemarahan kita itu, maka kita masuk dalam bidang dakwah, kita cari benda yang baik untuk menentukan orang menutup aurat, menjaga solat. Itu saja. Fokuskan. Semua orang ada marah, tapi Islam mengajar kita marah tu ke arah mana. Ya, saya. Dan seterusnya dari Damansara, Ana. Saya nak tanya, adakah hati yang kita miliki sekarang adalah suatu keputusan itu adalah daripada Allah? Kerana dalam masa 2 minggu ni saya akan berkahwin, dan apakah keputusan yang kita buat ini setelah kita solat istihara, adakah itu daripada Allah? Tepat. Walaupun saya telah bercerai dalam masa 8 bulan dan jangka masa perceraian itu tidak lama, adakah itu jodoh daripada Allah? Itu saja. Terima kasih. Kita mesti yakin tidak kecewa orang istikharah. Dan setiap perkara yang berlaku memang terbaik untuk kita. Daripada soalan tu mungkin Mas agaknya pernah kahwin 8 bulan, kemudian bercerai, tak akan kahwin lagi ya. Masya Allah, tahniah walaupun sudah habis jodoh. Tetapi saya nak cakap macam ni, tidak semesti kalau kita istikharah tu memang Tuhan beri jodoh, tetapi jodoh pun ada dia punya expiry date. Ada orang jodoh hingga ke akhir hayat, ada orang 8 tahun, 9 tahun. Tapi fikir macam ni, apakah pembelajaran yang kita dapat masa perkahwinan kita itu? Ingat, bila kita dapat situasi yang kita tak suka, tanya 2 perkara. Apa saya belajar? Macam mana ia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi puan nak kahwin lagi pada 2 minggu lagi, puan
puan dah istikharah, dan kalau betulnya mungkin, maka puan tengok pula apa kesilapan yang kita lakukan masa perkahwinan pertama yang kita tidak akan buat, tapi menambah baik diri kita supaya lebih bahagia pada perkahwinan ini. Tolong husnuzan pada Allah dan pada diri sendiri. InsyaAllah. Kita nak juga soalan daripada Facebook kita, Prof. Muhammad Aidil bertanya, bila sentiasa ingat mati, kebanyakan orang akan merasa resah dan sedih. Adakah kerana kurang amalannya? Bagaimana cara untuk sentiasa mengingati mati tapi pada yang sama tenang dan gembira? Sebenarnya kita mesti ada prinsip ini, bahawa kemuncak hidup kita ialah cara mati kita. Dan kalau ikut Saidina Ali, kita semua sedang mati, kita hanya hidup bila kita bangun di kubur nanti. So masa kita duduk di sini, kita bayangkan kita buat ni, kita design cara mati kita, boleh tak? Kita nak sebut live by design, tapi saya nak kenalkan death by design. Nak mati cara macam mana? Sebab kita akan mati dalam keadaan yang kita suka buat sesuatu. Kalau kita nak ahli maksiat, maka mungkin mati dalam keadaan maksiat. Kalau kita nak mati dalam baik, maka tentukan setiap hari kita buat baik. Kan saya dah sebut kat fanpage beberapa kali. Bayangkan ambil gambar kita, tak make up, tak apa, pakai telekong, kita ambil gambar. Satu muka menggerutu, mengemut, tak elok muka itu, pasal mati su'ul khatimah. Satu muka tersenyum. Jenazah macam mana kita nak? Ambil gambar ni, laminate taruh kat katil. Bangun pagi, hari ni perangai saya, cara saya pakai baju, cara saya bergaul, cara saya solat ni, jenazah saya macam ni atau macam ni. Pergi kat cermin pula, aku hari ni nak ke neraka ke syurga perangai ni. So kalau nak tenang sentiasa, kita design cara mati kita. Bukan nak suruh mati atas katil ke, mati tengah tidur, tak. Mati husnul khatimah. Sebab itu macam bercita-cita nak mati hari Jumaat bulan puasa, macam Allahyarham Ustaz Rujhan, hari Jumaat, Masya Allah. So kita nak macam tu. Bila kita hidup ingat nak mati, hidup prepare nak mati, kan senang. Kita nak pergi holiday 2 minggu pun kemain lagi siap beg. Holiday 2 minggu datang semula. Yang hidup 20 tahun tak design. Nak mati yang menentukan kita di padang mahsyar, kita titian sirat tanpa hisap pun tak design. Hidup duk sibuk benda-benda hari-hari, tapi benda yang sebab tu kita ni banyak major and minor things. Benda kecil kita besarkan. Kan? Nak makan tu, nak lipat serviet macam mana, duk menghabiskan. Tu kata banyak orang tertipu, banyak membesarkan benda yang harus, benda yang wajib kita tak betulkan. Pada ibu bapa sekalian, tolong tengok anak gadis balik saja mulalah tutup aurat. Kesian kita wanita 50-an ni, pasal mak ayah kita tak ajar tutup aurat masa balik. Sekarang kerasnya hati kita, macam nak letak tudung tu macam bukit Uhud atas kepala. Betul. InsyaAllah. Cakap, seterusnya Prof. Ya. Assalamualaikum Prof. Saya Suraya pada Melaka. Soalan saya ialah, bagaimana nak mengatasi anak yang berumur 23 tahun baru habis belajar dan dia hendak berkahwin, tapi ibunya melarangnya kerana ibunya tidak suka dengan pilihannya kerana latar belakang keluarganya yang kaya tapi miskin akhlak. Boleh kita hanya menyerah pada kehendak anak itu kerana anak itu memang tetap dengan keputusan dia dan dia dah kira menderhaka kepada ibunya dengan perbuatan-perbuatannya. Itu saja Prof. Soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan Puan Suraya. Cuma tak tahu nak lelaki ke nak perempuan Tapi tak apalah macam ni. Betul, saya baru ni di interview orang, kenapa kahwin atur ke tak atur. Pada saya pula Mas, sebelum kita kahwin tengok keluarga dulu. Sebab daripada keluarga itu kita tahu acuan di mana anak tu dapat paradigm daripada mana, blueprint daripada mana, dan cara ayah dia melayan mak dia, cara mak dia melayan ayah, semua jadi role model anak dia. Tetapi kalau anak ni apa tindakan, kalau kita kena situasi macam ni saya rasa kalau kita keras tidak akan menang, sebab pokok yang keras yang mati akan patah dalam taufan yang lebat. Tetapi pokok yang hidup dan fleksibel akan tetap tegak bila taufan tu dah tak ada. Jadi saranan saya pada puan, katakanlah anak kita macam ni, pertama kita lihat diri kita. Macam mana saya besarkan anak saya yang memilih seseorang tanpa melihat kepada apa yang Islam suruh, iaitu agama. Tetapi kita mesti fikir pula, katakanlah keluarga tu orang kaya tapi miskin akhlak, tetapi kalau calon tu baik, maka tak apa, sebab insya-Allah anak kita akan jadi pendakwa atau contoh yang baik pada keluarga itu. Banyak saya pernah kenal orang kaya yang tak ada agama, dia ambil ustaz jadi menantu dia supaya jadi contoh, jadi sinar, jadi cahaya, jadi lilin dalam keluarga itu. So
Pertama macam ni lah, saya selalu ada masalah, saya beritahu orang tengok diri sendiri. Kalau anak kita menderhaka pada kita, kita tengok kita derhaka tak ada mak ayah kita dulu. Macam mana kita boleh hasilkan seorang anak yang kita kandung 9 bulan, kita besarkan dia, kemudian akhlak dia melawan kita. Sebab tu saya kata banyak orang sekarang sedang mendidik gergasi dan raksasa yang akan makan dia satu hari. Sebab sibuk beri makanan fizikal yang 1%, tidak memberi makanan rohani yang 99% yang menentukan akidah, akhlak dan ibadah. Tanya diri sendiri, puan kena berubah dulu. Puan mesti minta ampun, minta maaf pada anak. Mak minta maaf dulu, mak didik awak sampai kurang ilmu agama. Mak sibuklah universiti dapat dean's list, tetapi mak tak ajar agama. Sekarang mak awak sedang makan mak pula. Jadi mak minta maaf, minta ampun, jangan tuntut di padang mahsyar. Boleh tak kita sama-sama berubah? Ingat, ibu bermasalah melahirkan anak bermasalah. Banyak orang marah pada saya, tapi saya nak sebut juga benda ni biar pasal majoritinya begitu. Itu dia, insyaAllah. Dan kita dengar lagi pemanggil kita. Assalamualaikum, Prof. Saya ingin bertanya, Prof, nak minta pandangan sikit. Saya macam ni, selalu kalau saya menasihatkan anak-anak, saya selalu tak boleh kawal saya punya emosi saya, sebab saya suka nak menangis. Jadi saya bimbang dengan tindakan saya itu akan menyebabkan anak rasa macam kurang berkeyakinan dengan apa yang saya nak nasihatkan tu. So saya nak minta pandangan Prof. Dan satu lagi, saya ada saya berhenti kerja dan saya menjaga ibu. Jadi ibu saya tu usia dah hampir 90-an, dan kadang-kadang saya ada satu macam saya rasa saya takut saya melebihkan ibu daripada suami. Tapi alhamdulillah setakat ni suami memahamilah. Tapi kadang-kadang tu saya ada rasa macam takut saya menyebelahi di antara keduanya. So saya nak minta pandangan Prof lah tentang perkara ini. Assalamualaikum Prof. Terima kasih. Terima kasih Puan. Yang pertama, ingat air mata ibu akan mencairkan hati anak-anak. Jangan merasakan air mata itu satu kelemahan. Pada saya ia satu kekuatan. Dan orang yang menangis sebenarnya hati, datang daripada hati. Sebab itu orang yang payah menangis memang keras hati. Dan juga air mata yang keluar daripada hati itu insya-Allah sampai ke hati anak-anak. Jadi ibu beri ikhlas. Nak menangis tak menangis, jangan fikir tentang apa orang kata. Jangan fikir anak tak keyakinan, ya. Jangan fikir macam tu. Anak-anak akan lembut, insya-Allah. Dan bagi menjaga ibu, kalau suami redha, saya rasa tidak ada orang yang berbakti pada ibu tidak bahagia dunia akhirat. Dan insya-Allah puan sekeluarga akan diberi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ingat, kita walau macam mana pun wanita mesti harus menjadi isteri dan sentiasa meminta ampun pada suami. Minta maaf bang kalau saya terlebih, abang halalkan. Perkataan minta ampun pada suami, halalkan pada suami, dan markah beri suami berapa sebagai isteri, selalu amalkan kita, insya-Allah. InsyaAllah. Dan juga daripada SMS kita Prof, Mama Nisa. Assalamualaikum Prof. Soalannya, mengapa kita perlu memuji seseorang sebelum menegur kesilapan, sedangkan kita kena bebaskan diri dari penghargaan manusia? Betul. Kita bila puji orang, bukan kita mendapat penghargaan manusia. Bila kita puji orang, kita naikkan tenaga dia. Nombor 2, kita tingkatkan akaun emosi. Dan setiap pujian akaun emosi tinggi, setiap kritikan akaun emosi rendah. Kalau kita tak pernah puji, katalah akaun emosi kita 10%, kita pergi marah dia 20, buang negatif. So negatif 10. So orang dalam keadaan negatif, orang akan menyampah dengan kita. Dan kita sebenarnya kualiti kehidupan adalah kualiti emosi kita dengan orang. Kualiti kehidupan, kualiti fokus kita, dan kualiti komunikasi kita dengan orang. Saya insya-Allah. Dan pemanggil kita seterusnya. Assalamualaikum Prof. Saya Halim dari Kota Kinabalu. Saya nak minta pendapat Prof, macam mana kita nak berbaik sangka dengan adik-adik ipar kita yang tidak mendirikan solat. Baik, itu saja Prof. Terima kasih. Kita berbaik sangka macam inilah. Orang tak mendirikan solat, dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang memberi hidayah pada dia ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang memberi hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tugas kita sebagai sesama Islam, kita tidak boleh mengkritik, menghukum, melabel orang dan memandang orang rendah. Jangan rasa kita lebih pada orang. Kita yang baik sangka, kita pandang dia, bayangkan dia bukan tak nak solat, mungkin belum timbul kesedaran, dan kita hendaklah jadi contoh yang baik. Perangkap kita sekarang, bila kita dah cukup ibadah, akhlak, akidah kita sudah betul, bila kita tengok orang,
Dan pandangan kita pada orang tu akan memberi tenaga. Orang tu boleh tahu sama ada kita menghina dia atau tidak. Sebab itu beri kasih sayang. InsyaAllah apa kita cakap contoh yang baik. Dan apa kata kalau boleh kita ni, boleh tak banyakkan sedekah sikit. Berilah hadiah-hadiah yang kecil. Payah betul nak beri hadiah kat orang. Saya nak terima hadiah je kita ni. Beri hadiah, maka dia akan lembut hati. Dan apa kita cakap, dia akan terima. Wallahualam. Saya banyakkan doa juga, banyakkan doa, ya Allah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Prof, saya ingin bertanya sedikit. Pendapat bagaimana untuk menghadapi menopause, sebab saya sekarang ni dah berumur 40 tahun. Jadi apa persediaan yang perlu kita buat untuk menghadapi perubahan fisiologi, perubahan emosi yang akan berlaku. Terima kasih. Menopause ni satu keadaan yang semua orang akan lalui, dan puan masih muda lagi, 40 tahun. Tetapi saya pernah dengar seorang pakar ONG, nama dia Christian Northrup, kalau siapa yang nak tengok. Dia kata banyak wanita ni, kita ni banyak dipengaruhi oleh buku-buku dan knowledge yang orang sebut, my hormone. Semua my hormone. I bad mood pasal nak period, I bad mood pasal period, I bad mood pasal menopause, I ada cold flush. Subhanallah, saya rasa kan, saya pun baca tu, sebenarnya macam ni dah, Mas. Tubuh mungkin tua, iman semakin muda, roh kita tak pernah tua pun. Jadi apa kita fikir itu kita jadi. Apa kata kita rasa macam ni, saya suka setiap umur yang Allah beri pada saya. Setiap fasa hidup saya ada maknanya dan ada ketikanya dan ada apa yang saya harus lakukan. Kadang bagi orang wanita, bila menopause tu kita boleh puasa cukup penuh, pergi umrah, tak sibuk nak makan pil. So kita look forward. So jangan kita nak melawan tabi'i yang Allah dah beri. Dan jangan nampak menopause tu satu benda yang teruk sangat. Tetapi kita ada pakar-pakar menopause, puan boleh rujuk. Katakanlah teruk sangat, mungkin boleh ambil HRT dan macam-macam ada kaedah sekarang, yang tradisional ke yang tu. Tetapi yang penting ialah kita jangan masukkan dalam minda, saya dah menopause, dah tua, suami tak sayang lagi, mula dah. Sebab apa kita fikir, Allah akan berperanan sebagaimana fikiran kita. So kalau kita fikir lepas menopause suami tak sayang, tak lawa dah tu, itu yang kita akan jadi. Banyak tengok orang yang menopause dah 70-an okey saja, pasal minda dia sangat segar. Dan daripada Facebook, Fatin Shazana, Prof minta doakan saya supaya cepat sembuh, yang sudah sebulan mengalami kebas teruk sehingga untuk menulis sukar, terpaksa menunda final exam. Saya rasa down sangat untuk belajar, terutama untuk hadapi final exam dengan keadaan tangan yang tidak hilang kebas ni. Adik Fatin. Okey, saya harap adik Fatin pergi pada jumpa doktor, sebab ada tangan yang kebas disebabkan oleh carpal tunnel syndrome, tapi selalunya dia kena pada orang yang dah tua. Adik Fatin muda lagi. So tangan kebas dan sebagainya macam ni lah. Ini satu benda saya sebut, nanti orang marah saya pula. Macam ni, setiap kali kita sakit, kita duduk diam, perhati apa yang badan kita cuba nak beritahu pada kita. Dan ada tak tengok orang tu sakit aja? Ada orang tak nak sakit kan? Ada tak? Rumah yang sama, mak ayah yang sama. Sebab psikologi mempengaruhi fisiologi. Kalau kita dalam masa 6 bulan lebih pada sekali sesama demam, kita dalam keadaan stres. Dan ingat, bila kita stres bergantung bukan pada Allah tapi lebih pada diri sendiri. Sebab tu kita tengok ahli-ahli sufi, ahli-ahli orang yang tawaduk, orang yang dekat Allah, mana dia sakit sangat. Kalau dia sakit pun cepat baik, sebab dia merasakan kesihatan dia di tangan Allah, bukan di tangan dia. Tak ada ke jumpa orang bersin sikit, alamak jangkit, memang jangkit. Orang sakit mata, saya sakit mata Prof, itu ada orang sakit mata datang pejabat. Subhanallah. Tengok doktor mata yang kerja di klinik, berapa orang sakit mata, Tuhan yang dia tak kena kenapa. Sebab kita percaya macam itu jadi. Boleh tak kita kata macam ni, ya Allah ya Tuhanku, gunakan aku kesihatan, supaya dengan kesihatanku ini aku mengabdikan diri kepadamu. Sebab umur dia benda yang paling tinggi kita nak capai. Dan bagi adik Fatin, saya boleh doakan, tapi adik Fatin kena doa dan juga banyakkan sedekah dan tolong kawan. Para pelajar sekalian, cara nak lulus dengan baik, tolong kawan, jangan kedekut ilmu. Siapa yang mengizinkan kita faham apa kita baca, kita ingat, kemudian boleh keluar balik jawapan tu masa kita sekolah tu, masa exam tu. Siapa mengizinkan? Sebab itu jadi hamba Allah yang baik, cari Allah, dapat semua di dunia. Wallahualam. InsyaAllah. Dan seterusnya pemanggil kita. Assalamualaikum Prof. Salam. Adakah jika kita sentiasa berlapang dada dan reda dalam setiap perkara yang menimpa, menunjukkan kita seorang berputus asa? Sebab kadang-kadang kita dah letih menghadapi perkara-perkara
yang remeh-temeh. Jadi kita serahkan je lah semuanya kepada Allah. Itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang yang paling tenang ialah orang yang akan menang, dan orang paling tenang ialah orang paling redha dan paling bergantung pada Allah. Kita mesti kata macam ni, saya tak ada apa-apa, semuanya Allah izin, tetapi Allah tidak mungkin janji bila saya berusaha Allah akan beri. Dan mesti ingat, saya pernah ajar sebelum ni, kita cakap, ya Allah ya Tuhanku, kurniakanlah aku kekuatan untuk mengubah apa yang aku boleh ubah, dan menerima apa aku tidak boleh ubah, dan kebijaksanaan dan kearifan untuk mengetahui perbezaan antara keduanya. Jadi apa tak boleh ubah, Mas? Tak boleh ubah orang. Kita boleh ubah diri, maka ubah diri kita. Maka yang tak boleh ubah tu, kita terima orang tu seadanya, dan kalau benda tu bercanggah dengan Islam, baru kita melawan. Tapi kalau setakat orang tu, dia basuh pinggan, dia tak basuh belakang dia sikit, jangan kerana benda kecil tu remeh-temeh. Dan kita panggil kita. Saya nak tanya bagaimana nak belajar bersabar lapang dada ini. Saya nak susah sangat nak belajar. Coba minta Prof beri petua kepada saya. Assalamualaikum. Okey, yang pertama, bila kita ingat mati akan berlapang dada, Mas. Because saya pernah dengar ceramah, dia kata kalau kita sangat susah hati baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dah ingat mati. Dan kalau hati kita keras, obatnya ingat mati. Kalau tak ingat mati, pergi ke kubur. Pergi kubur anak saudara kita, siapa tengok, ya Allah ya Tuhanku, dulu dia ni kan main lagi, pergi sana pergi sini, orang kahwin lah, macam-macam lah. Sekarang dah jadi tanah. Bila pergi kubur tu, lembutlah hati, maka kita akan bersabar. Boleh tak jadikan fokus kita ni fikir macam mana kalau mati Allah ambil kita dalam keadaan apa? Masa kita nak marah orang je, ingat, nak marah kerana Allah ke kerana ego? Tanya je, insyaAllah boleh sabar. Saya manggil seterusnya Gombak Siti. Saya nak tanya macam mana saya nak berlapang dada, sedangkan suami saya ni dah bertahun-tahun tak bagi nafkah kepada saya, anak beranak lah. Saya selalu sedih lah, sebabkan dia pun jenis yang berat tulang lah juga. Suka lepak dengan kawan-kawan dia, 2-3 pagi baru balik. Jadi macam mana saya nak taat suami, sedangkan suami saya tak bertanggungjawab macam tu. Jadi saya serba salah dalam hal ni. Terima kasih. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Pertama, kita mesti faham konsep berlapang dada dan ambil tindakan. Kita ni ada dua cara. Bila ada masalah, kita nak habiskan masa tentang masalah itu atau mencari solusi. Orang yang jernih, orang yang bijak, dia 80% solusi, 20% masalah. So bila kita ada masalah, kita fikir macam saya kata tadi, apa kita belajar dan macam dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perhatikan, puan dah bertahun-tahun suami tak beri nafkah, tapi puan masih hidup, anak masih okey. Siapa bagi rezeki? Jangan kita kata bila suami tak beri nafkah, saya tak boleh hidup. Masya Allah. Kita nak ubah suami, mungkin kita boleh pergi ke pejabat kadi, pejabat syariah dan sebagainya. Itu dari segi solution. Tetapi kalau kita ni, kalau boleh dengan suami tu jangan membenci, sebab kita tidak boleh ada emosi benci, dendam, marah, dengki, menyampah, buang. Ini melemahkan kita. Dalam emosi kita hanya berkasih sayang dan sangka baik, dan sebenarnya bila kita sentiasa berdoa untuk dia dan bayangkan dia seorang yang baik, insya-Allah mungkin dia ke arah itu. Mungkin kita tanya, kenapa suami melepak dengan kawan-kawan? Kenapa dulu suami tak kahwin dengan saya, dia sayang saya. Sekarang kenapa dia sayang kawan saya, kawan dia? Jadi kita fikir, masa kita kahwin dulu, lepas tu saya kata, Ustaz Paru pernah sebut, kita kahwin 3 orang kan. Orang kita sangka siapa dia, siapa dia sebenarnya, dan siapa dia jadi lepas kahwin dengan kita. Jadi sampai anak dah beramai, tak, dia berat tulang, satu yang kita pilih orang macam tu macam mana? Saya harap suami puan semayang lah, solat lah, ya. Kalau suami kita orang keladak, tak solatnya, malasnya, fikir macam mana Allah jodohkan dengan kita. Bukanlah soal Allah, tapi fikir kenapa hati kita cenderung pada orang macam tu. Sebab kita akan suka orang yang sama dengan kita. Jadi maka kita pun ambil, saya nak ubah lah. Maka insya-Allah bagi wanita yang ditinggalkan suami cerai ke, suami cari orang lain ke, fikir macam ni. Kalau kita akan keladak dengan jernih. Bila kita mula-mula keladak, jumpa orang keladak. Lepas tu kita makin jernih.
maka orang keladak tu akan lari pada kita. Macam kita kat toilet, kita flush toilet, buang. Jangan fikir dah, kita akan jumpa orang yang jernih lagi. Maka puan berhentikan nak merasa puan jadi mangsa. Ingat dia panggil orang jadi mangsa ni, dia fikir dia jadi macam ni sebab dia sibuk faktor orang, bukan faktor pemberi Allah Subhanahu Wa Taala tu. Boleh tak puan jadi orang yang tenang dan lapang dada, usaha sendiri cari rezeki, sebab apa tidak ada sikit pun amalan baik yang Allah tak balas pada kita. InsyaAllah anak-anak puan akan terbina. InsyaAllah. Seterusnya kita terima lagi. Soalan saya gini, saya nak tanya Prof. Hati saya ni selalu sedih aja. Sedih macam tu lah, tak tenang fikiran. Apa banyak silapkan saya kan dulu masa muda. Jadi saya nak bertaubat tu macam mana cara bertaubat? Terima kasih. Tak ada orang tak berdosa. Allah lebih sayang pada orang yang berdosa dan bertaubat daripada penuh ibadah tapi penuh riak. Ingat macam tu. Dan tidak ada apa yang berlaku yang tidak baik untuk kita, dan perkara yang lalu harus berlaku pada kita untuk menjadikan siapa kita hari ini. Dan pilihan kita masa lalu menjadikan kita hari ini. So kalau kita rasa dulu kita dah buat silap, kita hari ini asyik serabut menyesal, maka kita buat pilihan saat ini, mulai dengan perkara kecil, mulai dengan diri kita, ubah cara masuk highway lain. Masuk zon Allah. Dulu kita zon syaitan, masuk zon Allah. InsyaAllah jumpa orang dalam zon Allah, situasi akan taubat, solat taubat, zikrullah, cari ilmu, lari pada kawan yang tak baik, dan juga sentiasa melihat diri bukan melihat orang, cari ilmu bukan cari berita. Wallahualam. Dan satu lagi daripada Facebook, Mawar, Prof, saya ingin bertanya bagaimana nak mengawal emosi saya dengan suami yang selalu marahkan anak, kerana anak saya berumur 7 tahun sangat degil dan suka melawan cakap saya. Kadang-kadang saya menangis sendiri kerana buntu memikirkan anak yang suka dikawal perangainya. Suami pula seorang yang sangat panas baran dan selalu ringan tangan pada anak. Allah, banyak sungguh orang sekarang kata suami panas baran, suami panas baran. Wahai kaum Adam sekalian, nak menyerulah pada 1 juta pendengar IKIM, kaum Adam sekalian, tolonglah jadi pemimpin yang betul. Jangan karamkan bahtera rumah tangga yang tuan bina. Ingat dengan sekali akad segala yang haram wanita menjadi halal bagi saudara. Tolonglah jadi orang yang memberi manfaat. Okey, bagi isteri yang dapat suami panas baran, pertama lihat diri kita. Minta maaf lah saya kata. Macam mana Allah izinkan kahwin dengan suami keladak macam ni? Kita macam mana? Dan kita nak tahu suami panas baran tu mungkin kita nampak diam, tapi perangai kita menyakitkan hati suami. Kalau suami dekat rumah dia panas baran, dengan orang dia baik, apa faktor yang salah? Kenapa di rumah dia dengan kita dia panas baran, dengan orang lain dia baik? Kenapa tu? Mesti ada faktor kita. Dan anak degil, bila anak degil, tanya pula, kita degil tak dengan Allah? Kita kaum wanita kalau tak tutup aurat, tak jaga solat, tak jaga pergaulan, degil dengan Allah kan? Siapa mengizinkan anak kita baik ke tak baik ni? Anak kita umur 7 tahun. Masa dia kosong hingga 7 tahun, dia absorb macam sponge. Apa dia lihat, dia dengar, dia alami, itu jadi dia punya image diri. Itu jadi paradigma dia. Kalau dia lihat semua negatif, sebab tu jadi macam tu. Ingat anak cermin kita. Puan, tolong bertaubat, solat taubat, tolong minta ampun pada suami. Walaupun kita rasa dia salah, kita minta ampun. Kita tak pernah tak berdosa. Orang yang tak bertaubat berdosa besar, sebab kita berdosa setiap saat. Jaga 2 T, taubat dan takwa. Minta ampun dengan suami, cakap saya nak berubah jadi isteri yang baik. Mesti abang pun nak ubah yang baik. Maka buat visi keluarga. Apa perancangan keluarga? Tengok anak kita ni, bila kita you belum kahwin, I belum kahwin, you macam ni, kita dapat anak 7, ini hasil kita. So lihat anak yang degil ni, itulah hasil kita. Kita silap buat pilihan. Jom buat pilihan yang baru. Jom solat berjamaah. Minta maaf lah para isteri sekalian. Saya heran macam mana orang yang kahwin yang tak pernah solat berjamaah. Sekurang-kurangnya 1 waktu. Memang orang lelaki di masjid, tapi suka cari 1 waktu berjamaah dengan suami. Allah jaga kasih sayang, insyaAllah. InsyaAllah. Kita ambil pemanggil terakhir, kita tak ampakan Prof ya? Macam mana nak menangani anak saya yang suka membeli, dia tak boleh nak kontrol dia punya kemahuan dia tu. Okey. Ini satu faktor yang penting. Saya pernah tengok show opera di mana anak dia tu asyik minta mainan saja. Satu hari dia buat eksperimen di mana dia simpan semua laptop, SMS, everything, TV tak ada, dia start bonding dengan keluarga. So keluarga ni makan sama-sama, basuh kereta sama-sama, buat aktiviti sama-sama. Apa yang berlaku? Anak dia berdapat perhatian, dia tak minta pun mainan. Sebab sebenarnya anak-anak nak mainan sebab nak perhatian. Dia tak ada benda. Macam kita lah, tak ada kasih sayang, makan banyak.
bila perlu sangat kasih sayang manusia. Tapi orang dah ada kasih sayang Allah, tak perlu manusia orang puji tak puji. Sepatutnya kita didik, saya pun saya nak didik. Orang puji tak seronok, orang keji tak marah. Stable. Yang penting Allah. Jadi bagi anak yang macam ni, yang beli barang ni, puan tengok perhatian banyak tak puan beri, dan apakah kekosongan yang cuba diisi oleh anak itu. Itulah tandanya. InsyaAllah. Mungkin sebagai kesimpulan pada topik kita Belapang Dada pagi ni, Prof, silakan. Masya Allah. Pertama nak minta maaf, bukanlah saya ni baik sangat pun, bukanlah saya pun berlapang dada pun. Saya pun ada waktu kesempitan dada, dan kita semua manusia. Tetapi yang penting kita tahu apa yang betul, apa yang salah, dan kita jadi pemerhati diri kita. Kita tahu, oh saya ni come on. Kita boleh check diri kita. Bila kita say, oh saya ni silap zon Allah, zon syaitan, keladak jernih, mencari cita-cita ke makna. Maknanya kita jadi check diri kita. Bila kita sentiasa menentukan dada kita lapang dengan ketakwaan, keimanan, kebahagiaan, mencari Allah, bukan Allah manusia, maka dengan sendiri kita akan jadi masuk sungai kehidupan tu ke jernih. Maka berjumpalah ikan-ikan jernih, situasi jernih. Hidup akan sentiasa bahagia dan membahagiakan setiap saat. Wallahualam. Orang kata hidup ni tak pernah sunyi daripada cabaran dan ujian. Allah ingat. Kalau kita mengeluh pun masih ujian tu di situ. Kalau kita berlapang dada pun dapat diselesai dengan lebih baik. Betul Mas. Bukan apa yang berlaku, tetapi respon terhadap apa yang berlaku menentukan kualiti kehidupan kita. Sebelum tu Mas, pada Mas yang baik hati dan pian, dan juga kepada semua para pendengar dirahmati Allah sekalian, dan pada para ustazah yang lebih arif pada saya sangat suka menerima teguran, dan pada pendengar yang lebih tua pada saya minta maaf. Kita sama-sama doakan kita semua mendapat husnul khatimah dan lapang dada, insya-Allah. Amin. Terima kasih atas perkongsian pada minggu ni, dan sampai kita bertemu lagi minggu depan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum.